Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Mazuki bersama kita dengan Jana Deli hari ini. Datuk Mazuki merupakan Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri Malaysia. Datuk Mazuki boleh sedikit tak ceritakan tentang latar belakang background akademik mungkin Datuk Mazuki itu sendiri tentang pengalaman sebelum ni. Boleh tak Datuk Mazuki bagi sikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap terima kasih saudara Izzuan dan agenda Daily kerana bagi peluang kepada saya pada hari ini untuk berkongsilah sedikit pandangan mengenai isu semasa. Sedikit mengenai latar belakang saya. Saya adalah secara hakikinya pensyarah Jabatan Sains Politik di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Tapi sejak tahun 2009 saya dipinjamkan untuk berkhidmat dengan Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bermula semasa beliau jawat jawatan timbalan Perdana Menteri dulu. Dan sekarang ini saya masih lagi hakikinya pensyarah di universiti dan mengajar dalam bidang sains politik. Saya masih mengajar lagi secara online sekarang ini. Okey. Ya. Baik. Selain daripada sains politik ni Datuk Mazuki, mesti dalam silibus yang Datuk Mazuki ajar sebagai pensyarah tu melibatkan juga tentang isu-isu perlembagaan negara dan undang-undang negara. Boleh Datuk Mazuki explain sikit mungkin subjek topik yang Datuk Mazuki di Universiti Islam Antarabangsa tu sendiri? Saya pernah mengajar subjek Introduction to Law and Politics. Jadi dari segi undang-undang dan juga politik, kerana dua bidang ni amat berkait rapat. Kalau dari segi lulusan saya mendapat ijazah sarjana muda undang-undang dulunya. Kemudian buat sarjana sains politik dan PhD dalam bidang sains politik. Jadi bila saya balik mengajar ke UIA, saya gabungkan kedua-dua pemahaman tentang undang-undang dan juga politik ini. Dan lebih tepat lagi apabila soal politik dan pentadbiran ini, dia tak boleh lari daripada perlembagaan. Jadi banyak dalam silibus bila saya mengajar itu, saya menyentuh tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan perlembagaan. Terutama sekali dalam contohnya konsep separation of powers. Itu pengasingan kuasa di dalam kerajaan kita ini. Kerana kita ini satu bentuk kerajaan yang bersifat parliamentary demokrasi dan constitutional monarchy. Kita ada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dan kita juga ada Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan. Ini dalam cabang yang dikatakan sebagai cabang eksekutif. Pada masa yang sama kita juga ada badan legislatif iaitu parlimen sebagai badan yang tertinggi dalam membuat undang-undang. Dan satu lagi cabang ialah kehakiman iaitu cabang mahkamah yang ini sebagai satu badan yang memberikan penyelesaian pada kes-kes yang dibawa ke mahkamah yang melibatkan pertikaian pihak-pihak tertentu, baik pertikaian sesama individu ataupun pertikaian antara individu dan kerajaan. Ini diselesaikan di mahkamah. Jadi ketiga-tiga badan ini ataupun cabang dalam negara kita ini, dia ada kuasanya yang masing-masing. Nah, semua kuasa ini ditetapkan di dalam perlembagaan. Dan sebarang pertikaian diselesaikan di mahkamah. Hatta pertikaian berkaitan dengan perlembagaan itu sendiri. Akhirnya mahkamah lah yang menentukan segala pertikaian itu. Terima kasih Datuk Mazuki sikit tentang penjelasan dan latar belakang Datuk Mazuki. Cumanya kita tahu dalam minggu ini isu yang menjadi panas dan topik yang diperbincangkan adalah berkenaan dengan titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Agong tentang isu parlimen, melibatkan pembukaan sidang parlimen yang menjadi topik utamalah dari segi mungkin ahli politik, pemerhati politik, rakyat, orang ramai, orang bawah, apa semua. Tapi dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, titah agung tu apa pandangan Datuk Mazuki tentang sidang parlimen yang perlu dibuka? Ya, 2 hari sudah pihak Istana Negara mengeluarkan satu kenyataan yang menzahirkan pandangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengenai sidang parlimen
yang mesti diadakan secepat mungkin. Dan sehari sebelum itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat satu kenyataan bahawa sidang parlimen akan diadakan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi bayangan bahawa sidang ini boleh diadakan kemungkinan dalam bulan September ataupun Oktober dengan mengambil kira fasa-fasa dalam pelan pemulihan negara. Jadi saya membaca kenyataan Istana Negara yang saya fikir itu satu kenyataan yang beralas, ya, satu kenyataan yang saya fikir carefully crafted. Ya, kerana saya percaya bahawa Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong amat arif, amat maklum, amat faham tentang fungsi Baginda sebagai Raja Berperlembagaan. Di mana menurut perkara 41 1A dalam Perlembagaan Persekutuan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong menjalankan fungsinya di bawah Perlembagaan Persekutuan dan juga Undang-Undang Persekutuan mengikut nasihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Cuma apabila nak melaksanakan titah ini, mestilah mengikut perlembagaan dan juga undang-undang negara. Dan saya fikir, saya percaya bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga memahami dan amat memaklumi tentang proses-proses yang perlu dilalui sebelum sidang parlimen itu diadakan. Misalnya keperluan untuk Perdana Menteri sebagai Ketua Majlis untuk mengemukakan notis kepada Speaker Dewan. Biasanya minimum notis 5 hari. Kemudiannya Setiausaha Dewan Rakyat akan pula mengemukakan notis kepada ahli-ahli parlimen. Itu minimum. Saya sebut itu minimum dalam keadaan biasa 28 hari. Dalam keadaan itu pun sudah 33 hari. Jadi ada di peringkat awal dulu orang kata kenapa tak buat besok? Kenapa tak buat minggu ni? Kenapa tak buat minggu depan? Sebab secepat mungkin. Tapi saya dah baca semalam ada pakar-pakar yang telah pun mula memberi penjelasan kepada masyarakat. Ada notis tempoh-tempoh tertentu yang perlu dipatuhi oleh pihak kerajaan sebelum sidang parlimen itu diadakan. Jadi ini dia bukan macam sidang bawah pokok. Satu waktu dulu ada orang sidang bawah pokok. Kalau sidang bawah pokok ni dia pagi ni panggil mesyuarat, petang tu boleh. Tapi tidak. Ini kita kena buat secara yang teratur. Seperti yang saya sebutkan tadi, parlimen ini badan legislatif yang tertinggi dalam negara kita. Undang-undang yang diluluskan oleh parlimen itu adalah otoritatif. Itu mesti dikuatkuasakan. Jadi kita tak mahu kalau kita tidak mengikut peraturan-peraturan, tak ikut prosedur ni, nantinya ada orang akan mencabar dari segi kesahihan perjalanan undang-undang yang diluluskan oleh parlimen itu sendiri. Itu yang agak menarik. Datuk Marzuki sentuh tentang proses perjalanan untuk parlimen dan sebagainya. Tapi di luar sana, pemahaman orang tu masih lagi nampak kurang faham tentang apa bagaimana dalam proses untuk sidang parlimen ni, dan disusuli pula dengan mungkin gesaan dan desakan daripada pihak pembangkang ataupun pihak-pihak tertentu supaya parlimen ni dibuka dengan segera. Tapi baru-baru ni kita lihat contohnya macam menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi undang-undang Datuk Tengku Yudin ada mengeluarkan satu kenyataan berhubung juga parlimen, tapi dia jadikan isu dan polemik seolah-olah kerajaan dahaka dan tidak menjunjung kasih kepada titah yang agung ni. Itu pandangan sendiri Tok Marzuki. Ya, saya fikir pandangan di kalangan masyarakat ni pelbagai. Macam-macam pandangan, macam-macam persepsi. Jadi saya fikir menjadi tanggungjawab baik kerajaan dan golongan pakar supaya memberi penjelasan kepada rakyat, supaya rakyat lebih faham dan mereka mempunyai satu perspektif yang tepat tentang perjalanan pentadbiran negara. Ini kita bercakap soal pentadbiran negara. Dia mesti dilakukan secara yang teratur, ada tertib dia dan ada tempoh masa tertentu satu perkara itu boleh dibuat. Dan saya lihat mungkin kalau penjelasan ini dibuat secara yang lebih orang kata meluas dan dari semasa ke semasa, saya fikir rakyat akan faham tentang kedudukan perkara ini. Dan tidak seharusnya timbul polemik.
Ya betul, itu di politik kan biasalah. Orang Malaysia ni dia apa nama tu terlalu minat politik. Ya? Bagus, maknanya ada satu kesedaran politik yang tinggi. Jadi saya fikir itu soal apa nama tu, persepsi itu boleh saya fikir diperbetulkan dengan apa maklumat yang tepat lah. Maksudnya isu derhaka tak derhaka ni tak timbul lah, Datuk Tak Marzuki. timbul, saya rasa tak timbul isu derhaka itu tak timbul. Kerana tidak ada sesiapa pun yang menolak apa nama tu titah pandangan yang ke bawah dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Cuma dari segi kaedah tu kaedah nak melaksanakan itu seperti yang saya sebutkan tadi, mestilah mengikut kaedah yang teratur, yang mengikut perlembagaan, mengikut undang-undang. Okey, Datuk Marzuki, tadi Datuk ada sebut tentang sekurang-kurangnya ada keperluan notis 33 hari dan minimum 28 hari. Boleh Datuk Marzuki jelaskan kenapa perlu notis ni? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dia memerlukan notis, dan notis ini dia bukanlah dibuat secara begitu sahaja, ada sebab-sebab. Kerana saya pun walaupun dikatakan saya belajar bidang sains politik, bidang saya sains politik, tapi dalam buku teks tu tak ditulis secara yang apa nama tu komprehensif. Proses apa nama tu parlimen ni. Biasa disebut dalam parlimen ni ada first reading, second reading, third reading, dulu undang-undang. Itu sahaja. Tetapi proses di belakang tabir ni, kalau kita pernah terlibat di dalam apa nama tu sidang parlimen, perjalanan pengurusan parlimen ini, maka kita akan dapat tahu sebenarnya ada proses yang tertentu. Misalnya, di peringkat awal penggal parlimen, biasanya kerajaan akan mengumumkan takwim parlimen. Ini ada pegawai di bahagian apa nama tu kabinet dan perlembagaan di Jabatan Perdana Menteri bersama-sama dengan pegawai di parlimen akan menyediakan takwim. Takwim ini dah menyatakan daripada awal lagi. Dia satu penggal parlimen tu dia ada kurangnya 3 mesyuarat. Mesyuarat pertama, mesyuarat kedua, mesyuarat ketiga. Mungkin mesyuarat pertama ada titah apa bawah dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, kemudian pertanyaan jawab lisan, lepas tu ada undang-undang yang nak dibentangkan dan urusan-urusan kerajaan yang lain. Mungkin mengambil masa katalah yang pertama 25 hari kata. Kemudian sidang yang apa nama tu mesyuarat kedua mungkin dalam 10 hari. Kemudian mesyuarat yang ketiga kerana ada bajet. Jadi bajet ni dia bahas panjang sikit. Saya ingat yang lepas tu dalam 32 hari. Itu 32 hari itu dia kira mengikut kiraan hari. Tapi kalau mengikut minggu, tak silap saya sidang yang lepas, masa membentang bajet tu ada 10 minggu tak silap saya. 10 minggu maknanya 2 bulan lebih parlimen bersidang. Yang akhirnya nak meluluskan apa nama tu bajet. Itu di peringkat Dewan Rakyat, Dewan Negara. Satu lagi, peringkat lagi. Jadi dia proses ini ditentukan oleh apa nama tu kerajaan, Perdana Menteri sebagai ketua majlis menentukan tarikh ini. Dan apa sebabnya? Kerana kita perlu ada preparation. Misalnya dalam sidang parlimen kalau kita biasa mengikuti sidang parlimen, ada di YouTube, ada di TV itu yang berbahas tu. Ahli parlimen berbahas tu. Orang tu kata macam ni, orang tu kata macam ni. Dia berasal daripada soalan. Soalan ahli-ahli parlimen ni perlu diberi masa untuk mereka menghantar soalan ke parlimen. Ada notis dia, kena hantar soalan ke parlimen. Berapa soalan nak dihantar. Kemudian di peringkat parlimen ini akan menyaring soalan-soalan ini. Dia buat saringan. Sama ada soalan ini menepati kriteria-kriteria soalan parlimen. Dan kemudiannya, parlimen akan memanggil pegawai-pegawai daripada kementerian-kementerian bermesyuarat. Kerana soalan itu ditanya kepada menteri. Menteri mana nak jawab soalan ini? Jadi ada satu mesyuarat penyelarasan dibuat oleh pihak parlimen dengan kementerian-kementerian untuk mengagihkan soalan ini. Kadang sehari, 2 hari, sebab banyak soalan yang diterima. Kadang mencecah ratusan ribuan soalan diterima. Jadi ada proses itu. Dan kemudiannya apabila soalan itu telah diagihkan mengikut kementerian, pegawai ini dia kena balik semula ke kementerian. Balik ke kementerian, berbincang balik, bahagi pula. Kan kementerian ni ada banyak jabatan dia. Banyak agensi dia. Katakanlah Kementerian Dalam Negeri. Saya dulu
pegawai tugas-tugas khas di Kementerian Dalam Negeri. Kerja saya jaga urusan parlimen. Jadi bila telah kita terima dalam lebih kurang 300 soalan, katalah kita terima di peringkat Kementerian Dalam Negeri, kita nak kena mesyuarat pula, nak bahagi-bahagikan. Ini soalan perlu dijawab oleh Jabatan Immigration, ini oleh Jabatan Pendaftaran Negara, ini oleh agensi Maritim kata, APMN, dan banyak agensi-agensi lain. Dan kita panggil mesyuarat pula di peringkat kementerian. Dibagikan soalan-soalan, katalah Jabatan Pendaftaran Negara kena jawab 10 soalan ahli parlimen. Dan pegawai ni, dia balik semula ke jabatan dia, buat mesyuarat lagi di jabatan dia. Kerana di jabatan dia tu 10 soalan ini mungkin ini bahagian ini unit ini. Dan disediakan jawapan-jawapan itu dan dikumpulkan balik di peringkat kementerian. Bila sampai ke peringkat kementerian, biasanya dahulu, ni sebelum pandemik ni, mereka buat bengkel. Sehari, 2 hari, 3 hari bengkel. Sebab nak memurnikan jawapan-jawapan ni. Kenapa? Ini dia konsep dia. Because ministers are collectively responsible to the parliament. Menteri-menteri ini dia bertanggungjawab kepada parlimen. Jadi bila ahli parlimen bertanyakan soalan, dia mesti jawab soalan itu dan tepat. Dia tak boleh mislead parlimen. Dia bukan kata hari ni tanya, dia jawab lah. Tak boleh. Kadang selalu salah fakta, salah data, tak boleh. Kerana dia mesti memberi jawapan yang tepat. Dan jawapan yang dia beri itu mestilah jawapan yang terkini, jawapan yang selari dengan dasar di peringkat kementerian dan juga di peringkat kerajaan. Ini saya detail sikit ni. Supaya kita berfaham ni kan. Minta maaf, saya detail sikit. Tak apa. Kerana itu proses, orang kata proses di peringkat nak menyediakan jawapan sahaja kepada ahli parlimen ni. Menteri mungkin pergi ke parlimen jawab 10 minit je. Tapi pegawai nak menyediakan jawapan ni, proses dia berminggu. Nak menyediakan ini. Dan dengan maklumat-maklumat tambahan dan sebagainya. Itu jawab lisan. Jawapan bertulis. Dia kalau orang tanya, ahli parlimen tanya, mesti jawab. Sama ada jawab secara lisan atau jawab secara bertulis. Semua dikumpulkan. Ini cerita jawab soalan parlimen. Kerja parlimen ni juga ialah untuk meluluskan undang-undang. Jadi kementerian yang nak mengemukakan undang-undang kepada parlimen, dia kena prepare dulu. Dan preparation ni mengambil masa berbulan. Kadang 6 bulan tak siap. Kenapa? Kerana katalah Kementerian Pendidikan nak buat satu akta baru, nak mengemukakan undang-undang di parlimen. Dia tak boleh duduk dalam bilik tulis itu kemudian okey bawa ke parlimen. Tidak. Banyak engagement nak kena buat. Nak kena tanya PIBG, nak tanya NUTP, nak kena tanya industri, mungkin kalau melibatkan skill misalnya katakan, nak kena tanya engagement kena buat. Kemudian nak kena duduk dengan Jabatan Peguam Negara, nak tengok dulu undang-undang ni okey ke tak okey ke. Finalize di peringkat kementerian, finalize peringkat Jabatan Peguam Negara, bawa kabinet. Bawa ke kabinet, tak semestinya kabinet lulus. Kabinet kata ini kena pindah sikit, ini pindah sikit, ini tolak, bawa balik kepada kementerian, bincang lagi. Jadi lama proses itu. Dan barulah dibawa ke parlimen undang-undang ini untuk dibahas lagi. Bahas dulu. Jadi banyak persediaan-persediaan yang perlu dibuat. Jadi kerana itu bila kita kata notis 28 hari itu adalah minimum notis. It could be longer. Pada seperti mana yang saya sebut tadi, di peringkat awal tu pun kerajaan dah sediakan takwim dah. Setahun takwim dah. Jadi sekarang ni tak adalah takwim tu kerana kita darurat, kita tak ada parlimen. Jadi nak kena menentukan tarikh-tarikh baru. Nah, kalau kita buat sidang parlimen pun, ya dalam masa yang terdekat ini, itulah urusannya. Ada pertanyaan jawab lisan, ada undang-undang yang nak kena dibentangkan dan bermacam lagi urusan-urusan kerajaan dan usul-usul yang mungkin dibawa kepada parlimen. Jadi kerana itu dia ada notis. Dia tak boleh kata ya, kita decide pagi ni petang dipanggil. Tak ada. Parlimen doesn't work that way. Jadi kita kena faham dari segi prosesnya supaya kita kalau dikatakan ada notis itu adalah sesuatu yang munasabah di peringkat persediaan. So maksudnya tata cara di parlimen tu ada proses dan peraturan yang perlu diikut oleh kerajaan dan juga ahli parlimen itu sendiri. Jadi
bila sebaik saya titah agung untuk dikeluarkan, kita nampak macam ada pihak-pihak tertentu ni yang mendesak seolah-olah parlimen satu benda yang mudah untuk dijalankan. So, pandangan tu sebenarnya tak tepat bila dengan penjelasan Datuk Marzuki ni. Jadi, adakah wajar, contohnya kalau kumpulan-kumpulan ni dengan desakan, parlimen ni mungkin dalam tempoh 2 minggu lagi boleh buka. Memang cukup ke persediaan tu, Datuk Marzuki? Saya tak fikir cukup. Dan yang pertama, yang keduanya dia tidak mengikut peraturan. Kerana peraturan tu ada tempoh-tempoh yang tertentu. Dan yang keduanya, kita sekarang ni menghadapi suasana parlimen bukan dalam keadaan biasa. Yang saya ceritakan tadi dalam keadaan biasa. Kita sekarang menghadapi sidang parlimen dalam keadaan situasi pandemik. Dan kita kena ambil kira faktor kesihatan. Dulu tak ambil kira faktor kesihatan. Buat je. Sekarang ni kena ambil kira macam mana. Misalnya di parlimen itu. Kalau kita buat secara fizikal. Macam mana nak kita pastikan ada penjarakan sosial kata di parlimen itu. Ahli-ahli parlimen yang di dalam dewan. Dia itu ada 222 ahli parlimen. Itu dalam dewan saja. Dulu tu dia jarak-jarakkan dalam parlimen tu. Jadi pada masa itu yang dalam sesi yang sebelum ini dibuat di kawasan yang sepatut pegawai duduk di belakang tu pun diletakkan ahli parlimen. Galeri yang belakang tu pun biasanya pelawat. Kalau siapa nak pergi melawat parlimen duduk di galeri belakang tu, itu pun ahli parlimen duduk kat situ. Kerana nak ada penjarakan sosial. Jadi keadaan tu berubah sikit. Jadi kadang saya pergi tengok hari tu, ada juga je ahli parlimen nak cakap kan. Kadang dia berdiri tu, speaker nampak ke tak nampak. Paling ujung sana tu kan. Dia nak cakap ni, dia mewakili suara rakyat. Dia nak cakap bagi pihak orang di mana? Di Kampung Bantal, di apa nama tu, Bario, di Kapit. Berdiri, dia lama, speaker tak nampak. Sekali dia tak dapat cakap. Jadi kesian dia orang sana kan, tak dapat. Kerana begitu. Ada kekangan apa tu, kekangan gitulah kalau dibuat secara yang fizikal. Itu kita bercakap soal ahli parlimen di dalam dewan. Di luar dewan, di luar dewan. Ada pegawai-pegawai ahli parlimen, ada pegawai-pegawai menteri, ada wartawan, ada bodyguard, ada polis, macam-macam. Di luar dewan. Saya ni cakap di foyer. Kalau biasa kita pergi ke parlimen, ada foyer parlimen kan. Jadi katalah masa sesi pertanyaan jawab lisan. Dia pagi tu antara pukul 10, pukul 11, tak silap 1 jam tu, dia menteri nak jawab. Katalah ada 10 kementerian nak jawab. Jadi pegawai-pegawai dari kementerian ni dia datang. Kerana menteri nak jawab, dia kena brief menteri tu. Duduk dekat foyer tu. Katalah 10 orang daripada setiap kementerian datang. Ada 10 kementerian yang nak jawab, bukan 100 orang. 100 orang pegawai daripada kementerian. Tak masuk wartawan. Berapa? 50 orang lagi kata wartawan. Polis kata. Dan pegawai-pegawai yang lain kata. Mungkin dalam 200, kat luar 300. Jadi macam mana dalam keadaan pandemik ni kita nak urus ni? Boleh tak kita kata, pegawai-pegawai ni jangan datang. Nak buat briefing, jangan buat briefing pagi tu. Buat briefing sebelum, sehari sebelum. Buatlah pakai Zoom ke pakai apa. Jadi menteri datang seorang-seorang je. Boleh ke menteri datang seorang je pergi jawab soalan? Gagal semua. Contohnya lah, saya bagi contoh. Wartawan tak boleh cover. Bolehkah? Agenda daily. Mesti kita nak, kerana sidang parlimen ni, rakyat nak tahu. Jadi wartawan mesti pergi. Jadi kalau wartawan pergi, wartawan nak duduk di mana? Kata. Jadi ni saya cerita benda detail lah yang mana pihak parlimen kata kena tengok, kena teliti. Itu dari segi apa nama tu, kaedah-kaedahnya. Sebab kita nak adakan sesi parlimen dalam keadaan yang pandemik ni. Dan makan. Kita kalau pergi parlimen mesti kita makan. Pasal parlimen dia bersidang daripada pagi kadang sampai malam. Makan tengah hari. SOP sekarang kata kantin tak boleh buka. Jadi kat mana nak makan? Mungkin kita pergi kantin ambil makanan, tapi kita kena makan di mana-mana lah. Tak tahulah parlimen dia nak sediakan tempat makan tu kat mana. Saya ambil contoh ni Zuan. Saya ada satu pejabat di parlimen. Kalau masa parlimen, Perdana Menteri akan pejabatnya di parlimen, bukan di Putrajaya. Pejabat di parlimen tu kecil je. Bukannya besar sangat. Saya ada satu meja kecil je kat situ. Jadi kalau katalah waktu makan kata, adalah pantry kat belakang tu kan. Jadi ramai ni, saya ingat sekali kalau di pejabat saya tu kalau dalam 20 orang sepanjang sesi parlimen duduk di situ. Pejabat kecil, macam mana nak buat?
Dia masa makan ni bahaya ni. Sebab masa makan kita tak boleh pakai mask. Masa ni okey lah kita dua pakai mask. Masa makan duduk himpun kata kat pantry tu, buka makan. Tak berjangkit ke tu. Contoh. Jadi kena ada SOP ni. Sampai ke SOP makan pun kena dibuat. Mana nak makan, mana nak beli makan. Berapa orang nak kena masuk. Kerana situasinya berbeza. Jadi persiapan tu lebih daripada biasa. Lebih daripada biasa. Jadi kerana itu saya tak adalah menganggap boleh kita buat apa ni. Sari dua ni. Tergesa-gesa lah. Kadang Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan mesti beri nasihat. Kalau nak buat ni macam mana kaedah dia. 1, 2, 3, 4, 5 kaedah nak dia buat. Jadi kita lihat secara yang lebih proper. Jadi proses tu tak boleh nak dikoboikan ataupun dilanggar. Ini bukan parlimen koboi. Ini parlimen negara yang berundang-undang. Dia kena ikut cara kaedah yang betul. Tu kalau adalah tanggapan mengatakan kerajaan ni remeh, cuba melengah-lengahkan sidang parlimen, tak betul lah sebab benda ni kerajaan kalau boleh memang nak cepatkan parlimen, cumanya kita ada kekangan-kekangan proses dan peraturan. Macam itulah kan Dr. Ya, betul. Bukan menyalahkan. Okey, berbalik kepada cadangan parlimen hybrid ni lah Datuk Mazuki, baru-baru disuarakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Tauhidin juga lah. So mungkin orang pernah dengar perkataan hybrid ni tapi tak faham konsep hybrid ni dan apa kekangan juga hybrid ni sebenarnya kalau kita buat parlimen hybrid ni. Ya, ada cadangan itu Yang Berhormat Menteri Undang-Undang Datuk Tauhidin telah pun mengumumkan ada proposal ini untuk adakan parlimen secara hybrid. Itu detailnya tu masih dibincangkan saya percaya di tingkat parlimen. Mungkin secara virtual. Mungkin sebahagian duduk di parlimen, sebahagian virtual duduk di tempat masing-masing. Ini mungkin satu alternatif yang baik. Dalam keadaan kita nak mengadakan sidang parlimen secara teratur dan selamat. Dua keadaan ni. Persidangan ni mesti diadakan secara teratur, maknanya mengikut peraturan-peraturan. Pertama. Yang kedua, mesti diadakan dalam keadaan yang selamat. Kalau kita ikutkan SOP kata sekarang, tak boleh ada ni. Mesyuarat tak boleh ada, pertemuan bersemuka tak boleh ada. Kenapa? Kerana nak jaga keselamatan. Kerana sekarang ni kita sedang mengurus pandemik. Nanti timbul pula cerita lah orang kata, parlimen boleh bersidang, kita tak boleh bermesyuarat. Inilah ni kluster kayangan ni. Ini akan timbul besok ni. Tapi tak apalah, itu persepsi lah. Iaitu kita boleh jawab lah. Tapi kita nak kena adakan secara yang teratur. Jadi saya fikir hybrid ini satu kaedah yang boleh dipertimbangkan oleh kerajaan. Dan ini biarlah, ini kita serah kepada parlimen lah. Kerana ini parlimen yang akan memikirkan. Mungkin ada kata peraturan-peraturan ataupun standing order tertentu yang mesti dipindah. Kerana dalam keadaan biasa, parlimen ni mesti bersidang dalam dewan tu. Dia tak boleh bersidang di tempat lain. Tapi dalam keadaan sekarang, kerana adanya pandemik ini, mungkin peraturan itu perlu dipindah. Supaya ahli parlimen boleh berada di tempat lain, tapi mengikuti sidang parlimen secara orang kata virtual ini. Dan mungkin kena ada sistem yang perlu dibangunkan. Infra yang perlu dibangunkan dalam tempoh yang terdekat lah. Janganlah ambil masa lama sangat. Nak develop the system. Saya tak rasalah dia nak pakai Zoom biasa. Saya pun ada pengalaman mengajar pakai Zoom ni, susah juga seksa. Kadang-kadang tergelam timbul, sawa dengar sekejap, tak dengar, ulang balik. Boleh bayang dalam parlimen tu, tengah menjerit-jerit ni, tiba-tiba tergelam suara, nak ulang balik. Susah. Speaker nak kontrol macam mana. Jadi kena ada satu sistem yang secure, satu sistem yang boleh menepati hasrat kepada betul sidang parlimen. Mengundi misalnya. Boleh tak mengundi online? Boleh tak nak mengundi online? Biasa kalau mengundi ni kita secara fizikal ada blok, kira satu-satu mengundi apa undi. Jadi kalau virtual macam mana? Ataupun masa waktu mengundi kena datang fizikal. Bahas bolehlah bahas secara itu mesti dipikir secara lebih lanjut, dikaji oleh pihak parlimen lah sebagai satu institusi yang bertanggungjawab. Jadi saya rasa kita serah lah. Kita serah kepada parlimen. Yang penting titah tuanku ni kita kena junjung. Kita kena junjung. Dia dikatakan ada sidang parlimen, kita kena buat. Dan memang kena buat pun. Perdana Menteri pun dah kata kita kena buat. Cuma tempoh, masa, perincian itu biarlah diperincikan dengan teliti supaya ia menepati dua syarat tadi.
Satu, syarat mesti selamat. Kedua, syarat mesti teratur dalam konteks sidang parlimen. Jadi kita boleh rumuskan dari segi pendirian kerajaan sendiri pun tak adalah hasrat yang mengatakan melengah-lengahkan, cuba melambat-lambatkan parlimen ni, memang tak ada. Begitu tu tadi ya? Tak ada. Setakat yang saya tahu tak ada. Tak ada. Dan dari pendirian kerajaan juga, parlimen ni adalah satu institusi penting yang memang kita kena hormati, dan bila titah agung ni diberikan selari juga dengan pendirian kerajaan macam tu. Ya, selari ya. Selari. Okey. Kita Mazukil, last pengakhirannya. Bilalah darurat ni berakhir 1 Ogos ni. Okey. Apa yang akan berlaku? Contohnya baru ni ada satu pandangan mengatakan PRK dan PRN contoh di Sarawak boleh dijalankan. Tapi dalam keadaan pandemik ni, rakyat mungkin bimbang, takut untuk keluar mengundi. Pandangan Datuk Wazuki? Ya, kita ada pilihan raya negeri Sarawak yang sepatutnya telah pun diadakan. Tetapi oleh kerana darurat ini diproklamasi, jadi pilihan raya itu digantunglah. Tetapi apabila proklamasi darurat ini berakhir pada 1 Ogos, dan ini pun bergantung kepada satu lagi itu jawatankuasa khas bebas. Jangan lupa ya, kita ada jawatankuasa khas bebas darurat ni yang akan membukakan show-show mengenai tempoh darurat. Itu kita belum dengar lagi. Jadi katakanlah darurat ni tamat pada 1 Ogos nanti, maknanya ordinan darurat yang menggantung pilihan raya ni sudah tidak terpakai. Ya, jadi pilihan raya mesti diadakan, dan tempoh pilihan raya ni nak diadakan dalam tempoh 60 hari. Itu pun ada perdebatan tu, 60 hari itu daripada tarikh bila, tarikh akhir darurat tu tarikh mana. Itu soal undang-undang lah, itu saya serah pada pakar lah macam mana nak mentafsirkan perkara itu. Tapi hakikatnya sooner or later pilihan raya negeri Sarawak, pilihan raya kecil Batu Sapi, pilihan raya kecil Greek, pilihan raya kecil Bugaya di Sabah, satu lagi pilihan raya kecil di Melor di Kelantan, itu mesti diadakan dalam tempoh 60 hari. Ya, adakah kita nak mengadakan pilihan raya? Ini kita kena tengoklah apa Kementerian Kesihatan punya pandangan. Boleh ke tidak kita buat pilihan raya dalam masa ni? Tak tahu lah kalau SPR ada SOP bagaimana. Nak memastikan kalau buat pilihan raya itu dapat dijalankan dalam keadaan yang selamat. Itu SPR, Kementerian Kesihatan kena duduk bincang bagaimana. Kita ambil iktibar daripada pilihan raya negeri Sabah tu, Datuk Mazuki. Kita lihat selepas pilihan raya tu, orang cakap itulah yang jadikan punca penularan kembali pandemik ni. So mungkin dari segi satu sudut Kementerian Kesihatan ataupun pandangan kerajaan sendiri, adakah boleh pilihan raya ni diadakan? Saya tak tahu, saya tak boleh nak berkata ni pandangan kerajaan. Ini kerajaan tu kita serah pada kerajaan lah, nak bincang macam mana. Kabinet lah. Biasa kabinet lah akan bincang perkara ini. Cuma secara peribadi mungkin saya katakan tak sesuai nak mengadakan pada masa ini ketika kes-kes ini masih lagi tinggi. Kecuali kemudiannya, kerana kita dalam pelan pemulihan negara ini, dia ada fasa-fasa itu. Kita pun dah tahu pada waktu tertentu kita akan mencapai herd immunity. Dan kalau kes-kes tu pun dah makin menurun, herd immunity pun telah dicapai, keadaan kapasiti kesihatan awam negara kita, hospital-hospital pun telah mempunyai kapasiti yang tinggi atau untuk merawat sakit-sakit, kes-kes baru, mungkin boleh dipertimbangkanlah pada masa itu. Tapi tidak pada masa sekarang ini. Tok Mazuki, Perdana Menteri ada menyuarakan tarikh yang sesuai untuk parlimen ini bersidang kembali adalah pada sekitar September ataupun Oktober. Cuma mengapa masa tu yang menjadi pilihan? Apabila Yang Abu Muhammad Perdana Menteri memberi bayangan parlimen boleh diadakan pada bulan 9 atau bulan 10, ini kerana mengambil kira fasa-fasa di dalam pelan pemulihan negara. Ya, kerana dijangkakan dalam bulan 9, bulan 10 itu kita telah pun mencapai kadar vaksinasi populasi dalam 60%. 60% ini telah pun hampir 80% yang dikatakan herd immunity.
Dan mungkin dalam bulan Oktober itu pun negeri-negeri tertentu dah boleh mencapai herd immunity telah berapa. Negeri-negeri yang berpendapatan tinggi, Selangor, KL dan beberapa negeri lain mungkin kalau sekiranya proses vaksinasi itu berlaku dengan cepat dan mengikut jadual. Jadi kita ada jadual. Kalau mengikut jadual, mungkin pada masa itu kita di Kuala Lumpur ataupun di Selangor ni dah mencapai herd immunity. Oleh kerana itulah Perdana Menteri memberi bayangan. Mungkin bulan 9, bulan 10 selamatlah untuk kita mengadakan sidang parlimen. Mungkin pada ketika itu komuniti semua dah ada vaksin lah. Ya, pada ketika itu ramai dah divaksin. Dan walaupun kita vaksin, kita kena ingat juga. Masih kena ada SOP. Kerana itu Perdana Menteri kata SOP yang ketat. Masih lagi. Kerana ada kes-kes orang yang dah divaksin pun ada dijangkiti semula. Cuma mungkin kesan jangkitan tu tidak begitu serius. Tapi nak kata kalau dah vaksin tak berjangkit, tak betul. Masih lagi kita perlu mengamalkan SOP. Terima kasih Datuk Marzuki kerana sudi bersama dengan Ajana Redi dalam wawancara khas ni, dan semoga penjelasan Datuk Marzuki ni kita harapkan rakyat dan orang di luar sana memahami bahawa kerajaan tidak ada hasrat ataupun niat untuk melengahkan sidang parlimen. Cuma kita perlu mengikut tata cara dan proses yang sebetulnya. Ya, betul. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Izwan dan Ajana Redi. Saya harap perkongsian saya pada hari ini boleh bermanfaatlah kepada masyarakat di luar sana untuk kita sama-sama lebih memahami proses pentadbiran kerajaan dan juga yang melibatkan proses pembuatan undang-undang dan sebagainya di parlimen ini. Okey, terima kasih Datuk Marzuki. Sama. Assalamualaikum.